Dalam episod kali ini, saya akan berkongsi beberapa kesilapan besar yang sering dilakukan oleh eksekutif muda dalam kewangan mereka. Dan kesilapan ini juga sendiri telah menyebabkan saya kerugian sehingga ratusan ribu ringgit. Adakah anda nak mengulangi kesilapan yang sama? Kalau anda tak nak, pastikan anda tunggu sehingga lepas video ini dan saya akan kongsikan supaya anda tidak melakukan kesilapan seperti yang telah saya buat. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Budget Best bersama saya, hos anda, Sabri Hassan. Dalam episod kali ini, saya akan berkongsi kesilapan-kesilapan kewangan yang sering dilakukan oleh eksekutif muda. Sebab benda-benda ni, tak ada orang nak cerita kepada kita. Ada orang cerita secara general, macam mana nak urus kewangan keluarga, macam mana nak kumpul duit kahwin, macam mana nak berjimat untuk hidup. Tapi rare, ada orang nak bagi tahu kita tips-tips kesilapan kewangan yang besar. Sebab kalau kita salah beli rumah, salah beli kereta, salah buat loan ni, kesilapannya boleh mengakibatkan kita rugi hingga beratus ribu ringgit. Jadi, saya nak share kepada anda apa yang telah saya lalui supaya kita dapat sama-sama belajar. Pertamanya, kesilapan pertama yang sering dilakukan adalah beli kereta baru sebelum beli rumah. Baiklah, ada orang akan cakap, kereta satu keperluan, kereta adalah passion, kereta adalah minat, kenapa nak salahkan beli kereta, bla 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 bla. Saya tak kisah. Nanti sebab in the long term anda akan nampak apa yang saya cuba sampaikan. Tetapi beli kereta baru sebelum beli kereta, walaupun anda minat, walaupun passion anda adalah kereta, walaupun dari kecil lagi anda memang idaman ada kereta tu, walaupun apa sekalipun, itu adalah kesilapan yang besar. Anda mengikut kata hati instead of kepala. Sebab apa? Katakanlah, ni untuk orang bukanlah eksekutif muda normal, eksekutif yang above average. Katakan gaji anda 4,000. Bank kalau nak beri anda loan, dia tengok beberapa kriteria. Dua kriteria yang paling utama adalah capability. Mampu tak anda bayar loan tersebut? Itu pertama. Dan kedua, capacity. Capacity nak kita kantut kalau kita beli kereta baru. Macam mana maksudnya? Katakan gaji kita 4,000. Which is, tak ramai orang gaji dia 4,000. Kalau anda dapat gaji 4,000 sebagai graduan yang baru 1 tahun atau 2 tahun bekerja, anda sebenarnya above average dan tergolong kepada orang-orang yang bertuah. Sebab ada orang start dengan 1,800, 2,000, 2,500, 3,500. Jadi kalau anda dapat 4,000 tu dah bagus. Katakanlah anda beli kereta. Katakanlah bayaran bulanan kereta anda adalah 800. Baiklah, kalau anda beli kereta Proto Saga yang katakan bayaran bulanan anda 500 ke bawah, okey, tak ada masalah lah. Sebab saya rasa memang anda memang smart, anda memang ukur baju di badan sendiri dan anda bukan jenis orang ikut perasaan. Tapi biasanya, bila kita buat kesilapan ni, kita akan beli apa? Kereta-kereta import. Kereta-kereta import yang RM800 sebulan. Ataupun kita beli yang kereta tempatan tapi yang model-model yang siri-siri up tu je. Yang full spec kononnya. Jadi ini yang akan buat kesilapan. Okey, berbalik. Kalau gaji kita 4,000 tadi, okay, katakan 4,000. Kita buat loan kereta tak ada masalah. Katakan loan kereta kita 800. Okey, loan kereta kita 800. Jadi kita akan ada baki 3,200. Kemudian kita kahwin, kita ada girlfriend, kita nak kahwin, kemudian kita pun nak beli rumah. Loan, bila dah tengok loan capacity, biasanya bank dia akan bagi pinjaman 50% hingga 60% daripada gaji. Jadi kalau gaji kita 4,000, dia akan bagi kita dalam 2,000 untuk 2,000 lah kita ambil supaya kita ambil 50% supaya senang kira. Dia akan bagi kita dalam 2,000. Dalam 2,000. Jumlah bayaran bulanan yang boleh dibuatkan loan. Jadi kita dah ambil kereta tadi pada harga 800 sebulan. Jadi kat situ kita tinggal dengan 1,200. 1,200 kita hanya boleh beli rumah pada harga 240,000 ataupun kita senang cakap, kita genapkan lah, rumah berharga 300,000. Sekarang, senang tak anda untuk cari rumah harga 300,000? Terutama kalau anda bekerja di KL ataupun Klang Valley, Lembah Kelang. Susah kan? Dan biasanya, orang yang buat kesilapan beli kereta yang installment RM800 ke atas sebulan tadi, dia juga akan buat kesilapan yang kedua saya akan share lepas ni. Nampak tak? Macam mana kalau kita ambil buat loan kereta baru tadi, sebelum beli rumah, dia akan menyukarkan peluang kita untuk beli rumah kemudian. Jadi cadangan saya, bukan tak boleh beli kereta. Beli rumah dulu. Beli rumah dulu. Tetapi, keep in view saya punya tips nombor 2 nanti. Beli rumah dulu. Sebab apa? Katakanlah anda beli rumah, katakanlah harga 400,000 hingga 500,000 sekalipun kan. Anda 2,000 bayar bulan-bulan. Okey, tak apa. Kalau anda cakap saya, kalau kita beli rumah dulu, macam mana kita nak beli kereta kemudian?
Sebab 2000 tadi kapasiti kita dah meet. Okey, anda jangan risau. Pertamanya, kalau anda beli rumah dulu, kita settlekan. Sebab loan rumah ni besar, loan rumah yang paling susah sikit nak approve. Jadi bila loan rumah dah approve, loan kereta ni, salesman kereta biasanya lebih power daripada salesman rumah. Lebih agresif daripada salesman rumah. Sebab salesman kereta ni, dia macam-macam cara dia boleh buat, saya tak tahulah, tapi pengalaman saya memang biasanya salesman kereta ni memang dia takut lagi power daripada salesman rumah. Salesman rumah yang power gila baru boleh macam betul-betul nak pastikan loan kita lepas. Tapi salesman kereta ni average dia orang memang dia orang tahu macam mana nak buat loan kita lepas. Memang mungkin tak boleh lah beli kereta Mercedes yang mahal, tapi kalau setakat nak beli Honda City lepas beli rumah, dia orang boleh adjust. Tapi kalau nak beli C-Class, D-Class sebagai young executive muda, fresh grad, macam anda kenalah cari side income. Tapi kalau setakat nak beli Honda City, Toyota Vios tu, diorang boleh tolong anda. Tapi kalau nak beli kereta dulu, nak suruh salesman rumah tu beli, tolong anda adjust loan, payah sikit. Room untuk maneuver tu payah. Jadi ini saya nak beritahu, saya bukanlah nak cakap kat anda jangan beli kereta dulu apa. Kita boleh, tapi dia lebih make sense, lebih mudah, lebih senang nak buat kalau anda beli rumah dulu instead of beli kereta. Tips nombor 2, ramai orang bila dia beli rumah pertama dia seolah-olah itu rumah terakhir dia. Dia nak rumah dia macam drama TV punya rumah. Which is dia akan sedar selepas setahun 2 tahun itu tidak sebenarnya, itu tidak rumah yang kita beli tu, dia tak akan nampak macam dalam rumah dalam TV. Rare sangat. Ataupun dia akan menjadi kesilapan itulah. Tetapi saya nak beritahu anda terus senang, rumah pertama ni anda beli rumah yang anda mampu sekadarnya. Jangan combine loan dengan isteri ataupun dengan bakal isteri. Bila kita combine loan, itu menandakan kita dah beli sesuatu kita tak mampu. Melainkan gaji kita mungkin 1,500 ataupun bawah 2,000. Jadi kalau bawah 2,000 tu, no choice. Kalau tak, anda tak dapat beli rumah, dan combine lah loan dengan isteri anda. Tetapi kalau orang yang gaji dia 2,000 ke atas, janganlah combine loan. Sebab dia susah nak di-manage kalau jadi apa-apa di kemudian hari. Kalau hujan di tengah hari, disangkakan panas hingga petang, hujan di tengah hari, payah nanti nak buat. Okey, itu pertama. Keduanya, kita beli rumah ni, anda beli rumah yang mungkin apartmen, mungkin bukan kondo, yang mungkin harganya bawah 300,000 dulu untuk mula-mula. Kemudian, bila katakan lepas 10 tahun, 20 tahun, anda dah kaya sikit, dah ada banyak duit sikit, anda nak beli rumah yang lebih besar, yang landed, dan beli. Anda boleh jual apartmen anda tadi, dan apartmen tu dah naik harga selepas 10 tahun, anda boleh gunakan keuntungan ataupun perbezaan harga. Kalau anda beli, katakan anda beli 250,000, time anda jual dah jadi 400,000. Jadi anda dapat extra 150,000 tu untuk digunakan untuk top up nanti beli rumah yang lebih besar, yang landed tu. Jadi anda jangan terus beli rumah landed. Sebab kalau anda beli rumah landed, tu yang selalu gaduh hari-hari lagi bini. Sebab duit tak cukup. Cash flow problem waktu awal berkahwin. Waktu keluarga masih kecil, anak masih kecil, banyak duit nak beli pampers, nak beli susu. Waktu tu susah nak adjust kewangan. Pendapatan kita pun masih kecil lagi. Jadi start dengan something yang modest, something yang murah dulu. Dan kalau anda rasa, alamak, takkanlah aku nak bawa family aku duduk dekat rumah flat ni sebab anda mampu rumah flat je kan. Takkan dia gitu. Okey. Dan anda kena tahu, rumah yang anda beli tu tak semestinya ada duduk. Kes saya sendiri, rumah pertama saya beli, saya sewakan. Dan saya sendiri menyewa rumah orang lain. Sebab rumah saya sewa tu lebih convenient, lebih dekat dengan LRT. Rumah yang saya beli tu, saya sewakan. At least bayar bank bulan-bulan dah cover. Anda jangan put satu limitation. Katakanlah lah sekarang ni rumah baru kan. Kalau kita beli rumah baru, definitely nak susah nak cari rumah yang dekat dengan LRT. Susah nak cari rumah yang dekat dengan tempat kerja. Kalau anda dapat, memang anda betul lah. Tapi untuk kebanyakan orang, benda tu susah nak terjadi. Jadi kita tak nak sacrifice lifestyle. Takkan kita nak drive 2 jam pergi balik, 2 jam pergi kerja, 2 jam balik kerja. Takkan kita nak spend 4 jam dalam kenderaan tiap-tiap hari. Waktu kita di prime years, waktu usia kita masih muda. Jadi itu ada satu membazir. Jadi kalau kita tak nak sacrifice lifestyle macam tu, tak apa. Kita beli, kita sewakan kepada orang yang mungkin tempat kerja dia dekat kat situ. Kita sendiri menyewa dekat tempat yang convenient untuk kita. Mungkin ada cakap, kalau gitu kenapa kita nak beli rumah awal-awal? Baik kita beli kereta je. Lepas 20 tahun nanti kita beli rumah yang landed. Lagi senang. Okey, kita nak beli rumah awal-awal ni sebab harga rumah ni dia sentiasa naik dan sentiasa mahal.
Mak ayah kita memang beli rumah pada harga RM25,000, RM80,000, RM90,000, RM120,000. Kita dengar hari ni memang nampak macam murah. Tapi pada zaman dia orang, itu mahal. RM250,000 tu macam RM200,000 sekarang. RM120,000 tu macam RM600,000-RM700,000 sekarang. Tapi dia orang tetap beli. Jadi kita pun kena beli juga. Satu. Kedua, harga rumah ni dia memang akan sentiasa naik. Orang cakap, taklah kegawatan ekonomi, nanti harga rumah akan turun. Harga rumah akan turun dekat tempat yang orang tak nak. Tempat jin bertendang tu mungkin turun. Bukit Beruntung, tempat-tempat yang macam tu. Tapi kalau anda nak duduk dekat, katakan dekat tempat-tempat macam Taman Melati, Gombak, Wangsa Maju, dan anda nak beli rumah pada harga RM300,000, RM400,000, RM500,000, memang harga rumah tu tak akan turun. Sebab itu, ramai orang nak duduk kat situ. Sekarang pun dah crowded, dah pack sangat-sangat. Harga rumah di tempat-tempat hotspot macam ni, dia tak akan turun. Kalau dia turun pun mungkin RM10,000, RM20,000. Jadi anda beli je sebab lepas 10 tahun, rumah tu mungkin naik harga RM100,000, RM200,000. Bila rumah tu naik harga, anda boleh gunakan harga naik itu untuk down payment rumah anda yang landed, rumah idaman anda tu. Katakanlah rumah idaman anda tu harga dia RM700,000, RM800,000. Ataupun okey, saya tak nak lah. Sebab video ni tu satu Malaysia. Kalau macam kat Terengganu ni rumah idaman mungkin RM500,000. Kalau kat KL RM500,000 tu nothing lah. Okey, katakanlah saya nak ambil contoh yang orang di luar KL pun boleh appreciate. Katakanlah kita beli rumah sekarang harga RM200,000. Kemudian dia naik jadi RM400,000. Katakan rumah idaman kita RM600,000 lah, RM600,000. Kalau kita beli RM200,000, naik sampai RM400,000, kita ada extra RM200,000 kat situ. Rumah idaman kita harga RM600,000. Jadi kita boleh guna beza tadi, beza harga waktu kita jual dengan kita beli RM200,000, kita boleh guna sebagai down payment untuk rumah idaman kita time nak beli RM600,000 nanti. RM600,000 nanti, bila kita bayar down payment RM200,000 guna perbezaan jualan tadi tu, kita hanya perlu bayar RM400,000 je harga dia. Dan RM400,000 katakanlah loan RM400,000, roughly mungkin RM2,000 sebulan. Berbeza kalau kita nak beli rumah tu RM600,000 tanpa perbezaan tadi tu, kita mungkin kena bayar RM3,000 tiap bulan. Itu satu. Kemudian kalau kita tak beli rumah tu, macam mana kita nak ada down payment? Untuk beli rumah harga RM600,000, kita kena ada at least RM60,000 untuk down payment 10% tu. Dia make sense untuk anda beli rumah apa kita mampu sekarang dan jual bila kita dah tak nak, kita beli rumah idaman kita. Start dengan rumah yang kecil dulu. Okey, baiklah. Itu adalah 2 kesilapan yang biasa dilakukan oleh eksekutif muda dan saya nak share dengan anda. Mungkin satu lagi lah, last yang terakhir. Pasaran saham. Saya sendiri banyak kali terbakar tangan sebab rasa kita boleh bid. Oh, boleh untung ni, boleh untung. Tetapi sebenarnya saya dah cuba. Saya dalam hidup saya ada 3 fasa. Dan lebih kurang 100,000 lebih dah burn tanpa dapat melihat hasilnya. Jadi saya tak nak anda mengalami kesilapan sama. Sebenarnya lebih mudah untuk invest dalam mutual fund ataupun saham amanah. Dia memberikan pulangan yang lebih konsisten dalam tempoh 5 tahun daripada kita masuk invest tak tahu apa-apa. Baiklah, itu yang 3. Dan itu saja. Sehingga kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Kalau anda ada berbeza pendapat dengan saya ataupun sama pendapat dengan saya, tinggalkan komen anda di ruangan komen. Jangan lupa klik like dan subscribe. Share dengan kawan-kawan. Sehingga jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.